Dahulu, semasa saya tingkatan 2, saya merupakan seorang yang berbadan berisi. Ketika itu, saya teringin menjadi seorang guru dan saya mencari maklumat yang lebih lanjut tentang guru di Google. Saya terjumpa tentang IPG dan saya membacanya. Syarat kelayakan untuk memasuki IPG juga adalah perlu lulus ujian fizikal. Saya terfikir pada masa itu, jika saya tidak mengubah diri saya, kemungkinan saya susah untuk memasuki IPG. Tetapi Alhamdulillah, dengan berkat usaha saya dapat menurunkan berat badan dari 76 kg kepada 56 kg kerana hasrat yang ingin menjadi seorang guru. Terdapat satu kata-kata mutiara yang saya sentiasa pegang dari dulu hingga sekarang, iaitu, jika kau inginkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Kata-kata inilah yang mendorong saya untuk menjadi lebih yakin dengan pilihan untuk menjadi sebahagian kepada warga pendidik, kerana apabila menjadi guru, proses mencari ilmu akan berterusan sepanjang hayat. Berdirinya saya di sini untuk berusaha sehabis baik demi mencapai impian ibu saya. It's Sally, so welcome back to my channel. So for this video, I have received a request from a subscriber that she wanted to see a compilation of me and my friends interview videos. So I would really wanted to take this opportunity to thank my friends for wanting to participate in today's video, because without them, it will be so boring with just my video. So yes, we agreed to reveal our videos here. So I hope for future IPG interviewees or those who wanted to get into IPG, we hope our video will be a big help to you guys, or you guys can get any ideas from our video that I will be posting after this, and learn from it, get ideas and all that. So without further ado, let's get on to the video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Naiman bin Rosli. Saya ulang, nama saya Muhammad Alif Naiman bin Rosli. Nama penuh saya ialah Nur Atika binti Mak Maslan. Nama saya Nur Filzati Rasman. Nama diberi Alawiyah Fitri binti Effendi. Nama saya Mulyadi bin Mahmud. Saya berumur 18 tahun. Saya merupakan bekas pelajar dari sekolah SMK Matang Hilir, Kuching, Sarawak. Di sekolah, saya merupakan seorang pelajar yang aktif dalam bidang akademik dan co-curriculum. Saya memperoleh 8A dalam keputusan SPM. Saya telah melibatkan diri dalam kejohanan petong MSSM bahagian Kuching selama 2 tahun berturut-turut sebagai wakil sekolah. Selain aktif dalam co-curriculum, saya juga aktif dalam akademik. Semasa menyertai pertandingan kuis kimia Kebangsaan Malaysia 2019, saya telah berjaya mencapai merit dalam peringkat asas. Saya juga turut menyertai pertandingan MSU Running Mate President Cup pada peringkat negeri. Saya pernah menyertai pertandingan tarian pada peringkat kebangsaan, iaitu pertandingan tarian etnik Borneo Hornbill Festival. Saya juga pernah mengikut kursus asas tari yang dianjurkan oleh Fakulti Tari Aswara bertempat di IPG Batu Lintang. Saya juga pernah melibatkan diri dalam program bimbingan seni budaya di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak. Saya juga merupakan naib presiden dalam unit beruniform Pandu Puteri dan pernah mengetuai pasukan kawat kaki sebagai komander. Pasukan saya pernah memenangi tempat kedua dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Pandu Puteri pada peringkat negeri. Saya juga telah mengikuti pelbagai aktiviti khidmat masyarakat dan Hari Peringatan Sudunya Pandu Puteri pada peringkat kebangsaan yang bertempat di IPG Kota Baru, Kelantan. Antara pencapaian saya sepanjang persekolahan ialah saya pernah mewakili pertandingan tarian Hornbill Festival peringkat kebangsaan. Saya juga pernah menyertai sukma peringkat kebangsaan. Bukan itu saja, saya juga pernah menyertai pertandingan melukis poster peringkat negeri dan mendapat tempat yang ketiga. Saya juga pernah mengikuti Running Mate President Cup peringkat negeri. Melalui unit uniform PPIM, saya telah mewakili negeri Sarawak secara 2 tahun berturut-turut untuk mengikuti program perkemahan peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh PPIM secara tahunan, dan saya juga telah mewakili unit uniform Malaysia untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Kota Bogor, Indonesia pada tahun 2018. Pencapaian-pencapaian saya lain di sekolah ialah saya juga merupakan ahli debat bahasa Inggeris sekolah. Saya juga merupakan ahli forum remaja sekolah. Diikuti saya merupakan pengacara majlis bagi acara-acara resmi sekolah.
Saya berhasrat untuk menjadi seorang guru kerana bagi saya profesi sebagai seorang guru ini menjadikan manusia mempunyai ilmu pengetahuan dan nilai. Hal ini dikatakan sedemikian kerana manusia yang memegang jawatan rendah sehingga jawatan tertinggi sekalipun dalam sektor pekerjaan bermula dengan didikan seorang insan yang bergelar guru. Jadi saya sedar betapa tingginya taraf seorang guru di mata masyarakat. Saya juga ingin menjadi seorang guru kerana saya telah diinspirasikan oleh guru-guru yang pernah mengajar saya. Semasa bergelar sebagai seorang pelajar, saya juga tidak lari daripada melakukan kesalahan. Saya pernah tidak menyiapkan tugasan dan kerja rumah yang cikgu saya berikan. Tetapi walaupun saya bersikap sebegitu, saya lihat guru-guru saya sentiasa bersabar dan tidak pernah putus asa dalam mendidik saya. Saya juga lihat guru-guru saya sentiasa bersemangat ketika mengajar dan begitu perhatian terhadap pembelajaran anak-anak didiknya. Dedikasi guru-guru saya yang tidak pernah mengenal erti penat lelah dan tidak pilih kasih dalam mencurahkan ilmu kepada anak-anak didiknya membuatkan saya ingin menjadi seorang warga pendidik seperti mereka. Kerjaya sebagai seorang guru merupakan cita-cita saya sejak kecil lagi. Saya berasa sangat gembira apabila mendapat peluang mengajar semasa di sekolah. Saya sering membantu rakan-rakan saya yang kurang memahami sesuatu subjek, terutamanya matematik tambahan. Oleh itu, apabila mereka memahami dengan baik apa yang telah saya ajar, saya berasa sangat seronok yang luar biasa kerana telah berjaya membantu mereka dalam pelajaran. Tambahan pula, kerjaya sebagai seorang guru merupakan kerjaya yang murni. Contohnya, apabila murid-murid memanfaatkan ilmu yang telah saya curahkan, saya akan mendapat kebaikan di akhirat, iaitu pahala selain kebaikan di dunia. Dan hasrat saya yang terakhir adalah saya mahu merealisasikan impian ibu saya yang mahu melihat anaknya menjadi seorang guru. Saya percaya bahawa RPG merupakan sebuah institut yang dapat merealisasikan impian saya untuk menjadi seorang guru yang boleh menyampai dan mengajar dengan lebih baik. Saya juga sering membantu adik-beradik saya dalam pelajaran, terutamanya dalam subjek yang mereka lemah. Dari situ saya sedar bahawa menjadi guru bukanlah satu tugas yang mudah kerana guru bukan sahaja mengajar, tetapi guru juga mendidik pelajar menerusi penerapan nilai-nilai murni. Selain itu, saya juga ingin berkongsi pengalaman dan juga ilmu dengan harapan dapat memberi inspirasi kepada anak bangsa untuk berbakti kepada masyarakat dan juga negara. Saya ingin menjadi seorang guru kerana saya ingin mengubah persepsi pelajar terhadap subjek sejarah. Hal ini kerana semasa saya di sekolah menganggap subjek sejarah sebagai bosan dan menyusahkan adalah satu norma bagi para pelajar. Malahan saya juga tidak terkecuali. Hasilnya, keputusan sejarah saya semasa di sekolah adalah langsung tidak memuaskan. Namun, berkat usaha dan dorongan guru sejarah saya, Puan Nurliza Julai, beliau telah memperkenalkan kaedah baru dalam mempelajari sejarah yang amat menarik dan membuatkan saya jatuh cinta terhadap subjek sejarah. Oleh hal yang demikian, saya ingin meneruskan legasi beliau seperti mana beliau telah membantu saya sehingga mendapat A+ dalam SPM Sejarah. Saya percaya bahawa kisah saya boleh menjadi satu inspirasi kepada para pelajar saya pada masa hadapan kelak, seperti mana saya dahulu juga pernah gagal dalam subjek sejarah dan saya berjaya mengatasinya. Saya mempunyai minat yang mendalam tentang bidang perguruan. Sebagai contoh, dahulu semasa saya masih seorang pelajar sekolah menengah, saya selalu mengajar kawan saya yang tidak memahami sesuatu topik dan saya mengajar mereka sehingga mereka faham. Saya tidak pernah mengeluh apabila mengajar mereka kerana bagi saya mengajar adalah sesuatu keseronokan dan dengan mengajarlah saya dapat memahami sesuatu topik itu dengan cepat. Selain itu, saya selalu terbayang betapa seronoknya jika saya dapat mengajar seperti guru-guru yang lain. Seterusnya, saya ingin mencurahkan ilmu kepada murid-murid dan bila dewasa nanti, mereka dapat memanfaatkan ilmu tersebut dan saya juga dapat pahala yang berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan para panel yang saya hormati sekalian, saya akan memulakan simulasi pengajaran. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Semua sihat tak? Alhamdulillah. Sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu pada hari ini, diminta semua murid menadah tangan dan membaca doa sebelum belajar. Sama-sama ikut cikgu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semua hadir ke? Alhamdulillah. Seperti yang cikgu janjikan semalam, hari ini cikgu nak buat satu aktiviti yang menyeronokkan. Kita akan belajar tentang rukun negara. Siapa tahu apa itu rukun negara? Tak tahu, tak mengapa. Hari ini cikgu akan pastikan semua anak-anak murid cikgu memahami apa itu rukun negara, dapat menyatakan kepentingan rukun negara, dan kamu semua dapat menaraikan prinsip rukun negara pada hujung hari kelak. Hari ini cikgu nak ajar pengertian dan maksud sejarah. Siapa kat sini tahu apakah itu sejarah? Angkat tangan. Pengetahuan awak semua, cikgu merupakan guru kaunseling. Maka hari ini cikgu akan mengajar awak semua cara mengamalkan gaya hidup yang sihat menggunakan salah satu peta minda iaitu peta buih. Baiklah, hari ini cikgu akan mengajar tentang subjek dan predikat. Siapa tahu apa itu subjek dan predikat? Angkat tangan. Semua tak tahu? Tak apa, cikgu akan terangkan. Sila sediakan buku kelas. Jangan lupa tulis hari dan tarikh pada atas muka surat buku awak. Okay, hari ini merupakan hari Jumaat dan tarikh adalah 8 Mei 2020. Subjek dan predikat adalah dua bahagian yang digabungkan untuk dijadikan satu ayat yang lengkap. Okey, cikgu akan tunjukkan satu gambar dan awak semua kena teka, okey? Okey, gambar yang pertama adalah mencuci tangan. Betul. Okey. Mencuci tangan merupakan salah satu perkara yang penting supaya kita mendapat kekal sihat. Kita mestilah mencuci tangan selepas pulang sekolah ataupun sebelum makan untuk membuang kuman. Cikgu akan menyanyikan 1, 2, 3. Cuci tangan dengan sabun, gosokkan tapak tangan, gosok setiap jari, gosok kuku di tapak tangan, gosok belakang tangan, cuci dengan air bersih, lapkan dengan kain bersih, hilang semua kuman. Cikgu ada cipta satu lagu untuk murid-murid mudah menghafal subjek dan predikat. Boleh tak sama-sama menyanyi dengan cikgu? Bagus. Mari menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Subjek perkara yang diterangkan, predikat perkara yang menerangkan. Subjek perkara yang diterangkan, predikat perkara yang menerangkan. Angkat bendera hijau. Siapa yang tak faham sikit-sikit, angkat bendera kuning. Siapa yang tak faham lagi, angkat bendera merah. Wah, ramainya yang angkat bendera hijau. Wow, semangat tak semua ni. Kita cikgu bertajuk Anak Ikan yang Suka Menipu. Siapa tahu maksud menipu? Peristiwa yang pernah berlaku sebelum ini. Peristiwa yang berlaku sebentar tadi, semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, 10 tahun lepas, berpuluh-puluh tahun lepas, beratus-ratus tahun lepas, semuanya dianggap sebagai satu sejarah. Faham? Di sebuah lautan, terdapat seekor anak ikan yang nakal. Ia bernama Tony. Okey, cikgu nak tanya macam mana bunyi ikan? Betul. Blup, blup, blup. Macam itulah bunyi ikan. Siapakah nama sejarawan tersebut? Boleh tak? Boleh. Gambar yang pertama. Siapa ni? Siapa tahu? Aisyah? Ya, ini ialah Herodotus, sejarawan Yunani. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan adalah rukun negara kita. Ayo semua, mari semua, hayati rukun negara. Cerita rakan-rakannya. Dia ingat mereka ingin mempermainkannya. Lalu dia berkata, hari ini kamu semua menang. Sebab apa? Sebab di sini tak ada jerung lah. Malang tidak berbau. Akhirnya tanpa sempat melarikan diri, Tony dimakan oleh siapa? Betul, Tony dimakan oleh jerung taman. Cikgu nak murid-murid berdiri dan ikut cikgu nyanyi bersama.
1, 2, 3. Sejarah itu apa? Peristiwa yang benar berlaku pada masa yang lampau. Itulah maksud bagi sejarah. Yeay! Apakah prinsip rukun negara yang pertama? Soalan cikgu berbunyi macam ni. Apakah pelajaran yang dapat kita bolehi dari cerita anak ikan yang suka menipu tadi? Siapa nak jawab? Ya Farah, ya. Betul, kita tidak boleh menipu kerana boleh mendatangkan keburukan kepada diri sendiri. Dan yang kelima? Ya, betul. Kesopanan dan kesusilaan. Baguslah, tepuk untuk diri sendiri. Baiklah, sampai di sini sahaja pengenalan diri, simulasi pengajaran dan juga paparan dokumen daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai di sini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. For watching, and I really hope you guys can learn something from today's video. I wanted to thank my friends because I am so grateful for the participation and contribution for today's video. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe. Bye.